Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di Masjid Wilayah yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah yang berada di luar sana, wabil khusus hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Ayyuhal Walad, karangan Imamuna Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, meninggal tahun 505 Hijriah bersamaan dengan 1111 Masehi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan nasihat tentang mengutamakan yang utama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi, yang bermaksud yaitu min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu kepada umatnya, qauluhu yaitu kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nih, yaitu tanda berpalingnya Allah daripada hambanya, tanda berpalingnya Allah daripada hambanya adalah ishtighaluhu bima la ya'nih, di mana hamba tersebut menyibukkan diri pada perkara yang tidak bererti atau tidak penting baginya. Jadi dari nasihat ini kita dapat fahami bahawa umat Islam dituntut dan dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya kita untuk bergiat atau menyibukkan diri pada perkara yang utama bagi diri kita, bukan pada perkara yang tidak penting bagi diri kita, yang tidak concern tentang nasib kita, yang tidak concern dengan tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terkenal, iaitu hadis 40, Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermakna. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini kita dapat tahu bahawa pentingnya seseorang Muslim memfokuskan dalam hidup dia apa yang paling utama bagi diri dia. Ini nasihat pertama Imam Al-Ghazali untuk diingat kepada muridnya. Kamu hendak tahu kenapa apa yang penting kita sebagai murid adalah mencari apa yang utama. Dari sini kita akan faham kenapa kita diciptakan di dunia ini.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah menunjukkan bahawa diri kita hamba kepada Allah dan bagaimana kita ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta sekalian alam dan sekalian apa yang wujud di dunia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tentunya cara untuk beribadah kepada Allah ada ilmunya. Kita tidak boleh kata kita ingin menyembah Allah lalu kita buat dengan suka hati seperti sujud ke pokok, sujud ke langit, sujud ke perkara-perkara yang bersifat makhluk. Kerana semuanya juga makhluk jua. Tapi kita perlu kepada ilmu, dan ilmu itu kita panggil dengan ilmu yang diturunkan atau wahyu yang telah diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita turun-temurun yang dipanggil sebagai ad-din, iaitu agama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanda seseorang muslim berarti yang baik adalah meninggalkan perkara yang tidak penting. So, apa termasuk meninggal perkara yang tidak penting? Orang yang menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak akan membawa kepada apa yang bersifat ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang terlalu menyibukkan diri dengan perkara lagha atau duniawi. Perbuatan yang maksiat jelas menjauhkan diri daripada Allah. Melakukan perkara yang tidak ada faedahnya. Seperti seseorang yang mengkaji ilmu-ilmu yang tidak ada manfaat. Ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu yang selain agama. Kerana apa? Seperti ilmu matematika atau matematik, dia adalah diperlukan di dalam agama. Begitu juga di luar agama dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Dengan mempelajari ilmu matematik, kita telah menunaikan bahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua melakukan yang baik di dunia ini. Kita berusaha untuk menjadikan atau memastikan tempat yang kita duduk ini dalam keadaan yang baik dan tidak merosakkan alam ini. Maka semua perkara ini akan kembali pada ilmu-ilmu yang bersifat duniawi tapi yang ada faedahnya. Bukan berarti kita meninggalkan ilmu duniawi 100%, tidak. Yang penting seseorang itu kalau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berisytighal dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi, seperti ahli politik, seperti orang yang bergiat dalam ilmu kejuruteraan atau engineering, atau orang yang bergiat dalam ilmu perubatan, yang bergiat dengan ilmu-ilmu yang bersifat administrasi. Semua ilmu ini diperlukan untuk kelangsungan hidup kita sebagai Bani Adam khalifatan fil ard, iaitu khalifah di dunia ini. Maka kita perlu ilmu tersebut. Maka mereka yang telah ditakdirkan berada di jalan ini, fokuslah pada jalan ini dan jangan lupa beribadah sekadar apa yang mampu olehnya dan jangan meninggalkan yang wajib. Sedangkan orang yang ditakdirkan untuk mempelajari agama, maka dia berkewajipan untuk menuntut ilmu agama setinggi-tingginya, agar supaya orang-orang yang awam yang tidak ada latar belakang agama ketika ingin mengetahui, Ustaz, apakah makanan ini halal atau haram? Maka orang yang mempelajari agama itu dapat memberi jawapan yang betul. Bukan hanya suka bertanya pada kawan-kawan yang lain, enggan mutalaah buka kitab-kitab yang lama untuk mencari jawapan dan jawab terus.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itulah setiap orang ada fungsi dia, ada tugas dia di dunia ini. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Maka nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini, kamu jangan sibuk pada ilmu yang tidak menjadi utama bagi diri kamu. Kalau kamu sudah mengkaji dalam hal ilmu-ilmu agama ini dalam keadaan masih ada ilmu yang belum habis, habiskanlah. Dan kalau kamu sudah memiliki semua ilmu tersebut, sudah sepatutnya kamu beramal, kerana itulah yang utama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ada di kalian yang melihat video ini, yang menghadiri pengajian ini, mungkin sudah tahu pentingnya perkara-perkara sunnah. Maka itu adalah ilmu, dan ilmu itu tidak cukup melainkan untuk diamalkan. Lalu mu'alif atau Imam Al-Ghazali berkata, wa inna mara'an zahabat sa'atun min umrihi. Ada seseorang, dia itu hilang daripadanya sedetik daripada umur dia. Sesaat daripada umur dia. Fi ghairi ma khuliqa lahu, pada perkara yang selain dia diciptakan untuknya. La jadirun an taqula alaihi hasaratuhu. Nescaya berkepanjanganlah kerugian dia. Kita hidup di dunia ini untuk apa, hadirin wal hadirat hafizakumullah? Kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya, ditafsirkan sebagai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena mempelajari ilmu akidah agar supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, kita kena tahu kenapa kita, apa tugas kita di dunia ini. Kenapa kita diciptakan di dunia ini? Untuk beribadah kepadanya, mengenal dia, kerana setelah mengenalnya tentulah kita beribadah kepadanya. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu cara-cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mempelajari ilmu fiqh, ilmu fardu ain dan selain ilmu-ilmu tadi, dengan tujuan apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang yang tidak mengenal kenapa dia hidup di dunia ini. Nescaya kita tanya kepada dia, kenapa engkau hidup? Dia mungkin akan menjawab, untuk mencari kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya, kerana semua manusia akan mati dan dia tahu itu adalah fakta. Maka dia tidak beriman, lalu dia tidak beriman dengan wujudnya hari akhirat kerana dia tidak percaya dengan Tuhan misalnya. Maka apa yang dia akan lakukan? Dia akan memenuhi hidupnya dengan perkara yang sia-sia. Dan kalaulah dia dimusibahkan dengan sebuah musibah yang mungkin berat untuk ditanggung, seperti bankrupsi, muflis, miskin, papa kedana, nescaya hilanglah iaitu kesempatan. Maka dia tidak merasa dia perlu untuk hidup lagi, dan akhirnya dia akan jatuh di dalam perbuatan yang dikeji dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bunuh diri, nauzubillahi min zalik. Dan ini banyak terjadi di negara-negara yang bersifat sekular, yang tidak mementingkan agama sebagai bahagian daripada asas rakyat mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka, kalau terjadi kesusahan, seumpama tidak ada sebab untuk mereka hidup, mereka memilih untuk bunuh diri, nauzubillahi min zalik. Dan ratingnya sangat tinggi. Dalam Islam kita jelas, tujuan kita hidup adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga diri kita untuk tidak sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah derhaka. Dan kalaulah hilang dari kita walau sedetik, sesaat sekalipun,
melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah, nescaya kita takut kerana hidup kita akan sia-sia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, disebutkan lagi di dalam kitab Ayyuhal Walad, wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila nari. Barang siapa yang melebihi atau lebih daripada 40 tahun, walam yaghlib, akan tapi kebaikannya belum mengalahkan keburukan dia. Berarti keburukan dia lagi banyak daripada kebaikannya. Falyatajahhaz ilan nari, maka siap-siaplah nak masuk neraka. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Ini adalah tanda kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala cuba pastikan dalam kehidupan kita lebih baik banyak kebaikannya daripada keburukannya. Kerana apa? Kita tahu kalau kita tidak membawa bekal yang baik di akhirat kelak, lalu siapa yang dapat menyelamatkan kita? Bayangkan ditimbang, ini amal yang baik, ini amal yang buruk, dan amal yang buruk lebih tinggi daripada yang baik, nescaya dia akan atau mungkin diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipentingkan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Oleh sebab itu, dia menuntut kepada murid-muridnya, terutama yang menulis surat ini kepadanya, pastikan yang kau buat di dunia ini benda yang baik-baik. Sebab apa? Kalau kau dah lebih 40 tahun, lebih banyak keburukan pada diri kau, siap-siaplah nak masuk neraka. Dan Imam Ghazali memberi conclusion, kesimpulan daripada nasihatnya tentang perkara yang penting ini dengan kata-katanya, wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Dan di dalam nasihat ini sebenarnya sudah cukup buat ahli ilmi. Lalu dia kata, ayyuhal waladu, oh anakku, an-nasihatu sahlun. Bagi nasihat ni senang. Yalah, cakap je. Baca buku, buka, senang. Wal mushkilu qabuluha. Yang susah menerimanya. Kalau ada budak kecil-kecil, anak kecil-kecil, kita bagi tahu, kadang dia dengar, kadang dia tak nak dengar. Kalau kita ada murid, kita bagi tahu baik-baik pun, kadang dia dengar, kadang dia tidak dengar. Lebih-lebih lagi kalau orang tu alim, besar, tinggi, kita bagi tahu dia daripada guru yang lebih alim lagi memberi nasihat dia, mungkin susah untuk dia nak dengar. Begitu juga dengan orang awam yang ada perkara yang kita jelaskan tapi mungkin kurang memuaskan mereka, mereka tidak mahu dengar. Sebab itu Imam Ghazali dah tahu sifat manusia ini sejak hampir 1000 tahun dahulu. 900 tahun dahulu. Imam Ghazali dah sebut dah. Wal mushkilu qabuluha. Yang muskil adalah menerima nasihat tersebut. Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murrun. Kerana apa? Kerana nasihat itu dalam perkara-perkara yang akan berkaitan dengan hawa nafsu ini, dia jelas pahit. Idh al-manahi mahbubatu fi qulubihim, kerana setiap manusia diciptakan ada watak manusiawi, ada watak haiwaniah yang mencintai, menyukai perkara-perkara yang bersifat dilarang. Kita dilarang minum khamar. Jalan jiwa ni sebenarnya memang ada ingin merasa macam-macam. Kita dilarang untuk melakukan perkara maksiat. Hakikatnya badan ini, jiwa ini nak buat perkara maksiat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang tugas kita sebagai umat manusia, berusaha untuk membersihkannya daripada perkara-perkara maksiat. Alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi. Lebih-lebih lagi bagi orang yang menuntut ilmu rasmi. Apa ini maksud menuntut ilmu rasmi? Iaitu orang-orang yang menuntut ilmu agama. Lebih-lebih lagi
ujian mereka adalah lebih berat daripada lainnya. Mushtaghila fadlin nafsi wa manakibid dunya, dan juga yang menyibukkan dengan urusan-urusan, iaitu apa? Ya, urusan-urusan yang bersifat tentang keutamaan seseorang dan manakibid dunia, iaitu perkara-perkara yang bersifat duniawi. Iaitu orang yang menuntut ilmu, apapun ilmunya, untuk mendapat makanah, untuk mendapat derajat, untuk mendapat, iaitu kepentingan duniawi. Menuntut ilmu kerana gelar, menuntut ilmu kerana pangkat, menuntut ilmu kerana nak jadi mufti, nak jadi apa, pangkat-pangkat lah. Niat dia, tujuan dia adalah urusan duniawi. Tidak. Dia dikenal, jadi famous seluruh Malaysia. Dia dianggap sebagai orang yang paling alim. Tapi niat dia sudah tidak betul, dan ini yang perlu kita jauhi. فَإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ الْإِلْمَ الْمُجَرَّدَ لَهُ وَسِيلَةٌ. Kerana orang seperti ini mungkin menyangka bahawa dengan semata-mata ilmu sudah cukup baginya untuk sampai sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, yang mana keberjayaan dia dan keberhasilan dia adalah cukup dengan ilmu tadi. Orang tersebut mungkin merasa bahawa dah cukup, dengan ilmu ni dah selesai dah. Dengan ilmu ni dah cukup dah. Dia dah masuk syurga dah selamat dah. Ini yang dia cakap. Sayakunu wa annahu mustaghnin 'anil amal. Sedangkan dia ini tidak berhajat atau tidak memerlukan kepada amal, kerana ilmu segala-galanya. Wahadha i'tiqadul falasifah. Inilah i'tiqad golongan falasifah. Kenapa mereka sesat? Mereka mementingkan teori, ilmu dan selain sebagainya. Tapi mereka lupa perkara yang lebih penting. Kenapa Allah SWT cipta manusia? Adalah untuk ta'abud kepada Allah SWT. Kalau orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, manakibid dunia, dengan urusan politik, dengan urusan duniawi, sehingga kan dilupa dengan suatu perkara yang lebih penting, iaitu diri dia sebagai hamba dah siap ke tidak untuk masuk dalam liang lahat. Amal dia dah cukup banyak tak untuk dia masuk dalam liang lahat? Maka dalam hal ini sebaiknya dia berhati-hati, takut jatuh di dalam kesesatan golongan falasifah yang pandai berretorik ilmu dan lain-lain, akan tapi dia tidak ada amal. Dia tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh datang berdebat dengan menunjukkan kehebatan dia, tapi dia lupa tujuan utama kenapa dia diciptakan. Bukankah tujuan dia menuntut ilmu tadi adalah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, bukan sebaliknya merasa sombong dan hebat di dunia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Imam Ghazali pun berkata, Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadar annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunu al-hujjatu alaihi akada. Dia tak tahu kekadar ini bahawa sesungguhnya ketika mana fulan tadi menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang banyak, idzan lam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dah dapatkan ni. Dia tidak mengamalkannya. Takunu al-hujjata alaihi akada, yang jelas, yang takkid, yang pasti, ilmu itu akan menjadi hujjah bagi diri dia di akhirat kelak. Maksud ilmu itu akan menuntun dia menuju ke api neraka. Ilmu dia yang akan membawa dia di dalam api neraka. Kerana apa? Dia ada ilmu tapi tidak amal. Tapi bukan berarti jangan menuntut ilmu lah, kalau tak nanti kena amal. Tak betul juga. Allah SWT perintahkan kita menuntut ilmu dan amal. Orang yang berilmu tapi tak amal, dia dah ada ilmu bahawa perkara itu haram.
tapi dia tetap melakukannya. Orang dah ada ilmu perkara itu haram, cuba untuk menghalalkannya, termasuk daripada. Atau orang yang dah ada ilmu, enggan melakukan apa yang dia tahu kerana sibuk dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Maka orang seperti ini berada di dalam kerugian. Dan ilmunya akan menuntut dia di akhirat kelak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya manusia yang paling siksa azabnya di hari akhirat nanti adalah orang yang alim lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya sebagai ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah pentingnya kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu bermanfaat? Ada orang kata ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu yang boleh bawa duit lah. Itu tak betul. Ilmu boleh bawa duit itu apa? Pergi bisnes dan lain-lain. Itu ilmu bawa duit. Okey, bermanfaat kalau dia dapat duit tersebut kaya raya dan justru berbuat baik pada dunia ini, berbuat baik kepada jirannya dan berbuat baik kepada umat manusia. Bukan malah rakus dan mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Bukan. Maka ilmu yang bermanfaat di dalam Islam ni apa? Apapun ilmu yang dengan ilmu yang dia ada membuat orang lain dalam keadaan baik, membuat diri dia menjadi lebih baik, bukan malah dengan ilmu yang dia ada membuatkan diri dia jauh daripada Allah, membuatkan diri dia jauh daripada ketaatan. Seperti golongan-golongan yang menuntut ilmu agama tapi menyebabkan mereka takabur, merasa mereka yang alim selain daripada dia ini semua jahil-jahil belaka. Dengan adanya ilmu agama, dia gunakan pada perkara-perkara yang buruk, dengan memburukkan orang, mengutuk orang, dengan mencaci maki orang, mengkafirkan orang. Atau juga seperti kononnya saya menegakkan apa yang hak, tapi pada waktu yang sama dia pun mencaci tidak ada akhlak dengan memburuk-burukkan ulama, mengkafirkan ulama dan lain-lain perkara. Inilah perkara-perkara yang wajib untuk kita jauhi sebagai umat Islam. Ilmu yang bermanfaat ketika dia tahu, dia semakin sabar. Dia semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang dia ada, ibadah dia semakin banyak. Waruya anna Junaidan qaddasallahu ruhahu al-aziza. Jadi diriwayatkan, Imam Ghazali meriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Junaid qaddasallahu ruhahu, semoga Allah menyucikan ruh Imam Junaid, al-aziza, yang agung. Ru'ya fil manami, iaitu terlihat di dalam mimpi, ba'da mautihi, setelah kewafatannya. Faqila lahu ma al-khabaru ya Abul Qasim, apakah khabarnya ya Abul Qasim? Qala tahatil ibaratu, habislah, licenlah segala ungkapan-ungkapan. Wa faniyatil isyaratu, segala isyarat-isyarat pun gone, telah hilang. Faniyat, fana, hilang, gone. Wa ma nafa'atna illa raka'atun, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat kepada kita melainkan raka'naha, yang telah kami rukukkan, fi jawfil laili, pada tengah-tengah malam. Maksud dia, jadi ada orang mimpi dan bertemu dengan Imam Junaid setelah kewafatannya dan bertanya kepadanya, apa khabarnya wahai Junaid? Dia kata, ya Abul Qasim, Abul Qasim Al-Junaidi kan nama dia, kunyah dia Abul Qasim. Dia kata,
Yang banyak ungkapan yang disebutkan hilang. Isyarat-isyarat, idea dan lain semua gone. Yang ada adalah hanya amalan dia sebagai seorang sufi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang terkenal. Maka amallah yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya sekadar retorik, bukan hanya sekadar ilmu, bukan hanya sekadar menuntut title dan lain-lain. Akan tetapi amal. Oleh sebab itulah Imam Ghazali pentingkan amal. Terlalu banyak ilmu duk cakap je, amal tak ada. Buat apa? Beramallah. Berwiridlah. Bertariqahlah. Jom kita suhbah dan kita berbanyakkan amalan solat sunat dengan zikirnya yang beratus ribu. Agar supaya ia dapat meninggikan derajat kita. Dan agar supaya kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladu, oh anakku. La takun minal a'mali muflisan. Wal minal ahwali khalian. Wa tayaqqan annal ilma al-mujarrada la ya'khudul yada. La takunu minal amali muflisan. Janganlah engkau jadi orang yang amalan dia muflis. Zero. Kosong. Amalan dia muflis apa? Iaitu dia dah habis amalan dia. Amalan dia dah habis. Kosong. Muflis. Dalam keadaan bankrupt. Kerana apa? Dosa dia lagi banyak daripada perkara-perkara yang baik, daripada amal dia. Lebih banyak dosa yang dia lakukan. Maka la takun minal a'mali muflisan. Wa minal ahwali khalian. Jadi diri dia, ahwal dia, keadaan ibadah dia dah tidak ada. Khalian, sepi, kosong. Wa tayaqqan, dan yakinlah annal ilmal mujarrad, hanya dengan ilmu sahaja, maka la ya'khudul yada, ia tidak akan dapat membantu kamu. Tidak akan dapat membantu kamu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, buat apa kita menuntut ilmu tinggi-tinggi tapi tak nak beramal? Buat apa kita nak tunjuk hebat tapi kita tidak ada ikhlas? Kita perlu kepada ikhlas, kita perlu kepada amal, kita perlu kepada segala perkara yang wajib dan perkara yang sunat untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Lalu dia kata, misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin 'asharatu asyafin hindiyah. Boleh gambarkanlah contohnya tuan-tuan. Seseorang lelaki pada tangan dia ada 10 pedang Hindi. Pedang Hindi ni pedang India. Pedang India ni pedang yang besi dia kuat. Pedang yang besi dia very solid, very strong. Kalau di negara Arab terkenal, pedang Hindiah ni adalah pedang yang terbaik. Dia adalah pedang yang berwarna hitam tapi kilat. Lebih kurang macam tu. Very strong, kuat. Ada 10 lah tu. Ma'a aslihatin ukhra, dan ada banyak alat senjata yang lain. Wa kana rajulu syuja'an, dan lelaki ini pemberani. Dia ni kuat dan pemberani. Wa ahlal harbin, dan memang seorang ahli perang yang terkenal. Dan bertahun-tahun dan berpuluh peperangan dia telah pemimpin dan juga menang. Fahamala alaihi asadun mahibun. Tiba-tiba ada singa. Asadun, ada lion. Ada singa yang menakutkan datang untuk menerjang dia. Ma dhannuka, apa sangkaan kamu? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila istimaliha wa darbiha? Apakah dia boleh mengusir pedang-pedang dia ni, boleh ke untuk menolak bahayanya singa tadi daripada orang tadi dengan tanpa menghayunkan pedang tadi? Ibarat dia macam ni. Senjata dah banyak dah. Datang musuh.
Ingat, tanpa angkat pedang dan lawan musuh tersebut, bolehkah kita mengusir musuh tersebut? Walaupun senjata dia hebat tapi tak nak guna. Lebih kurang macam tu. Ilmu hebat tapi tak nak guna. Itu maksud dia. Fahamala, lalu dia kata apa? Wa minal ma'lumi annaha la tadafu illa bitahriki wad darbi. Apa yang pasti, apa yang diketahui secara pasti, iaitu apa? Annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Bahawa pedang-pedang yang mahal tadi tidak akan mampu untuk mengusir lion tadi, melainkan dengan diangkat dan dihayunkan pedang tadi atau digunakan alat-alat tadi untuk mengusir singa tadi. Begitu juga ilmu, tuan-tuan. Kita ada ilmu yang banyak, kita dah khatam berbagai kitab, tapi kita tidak mahu mengamalkannya. Na'udzubillah. Mengamalkan ilmu itu adalah perkara yang fardu, dan itu yang dapat menyelamatkan orang tadi, bukan dengan hanya banyak ilmu. Okey. Fakadha law qara'a rajulun, begitu juga seseorang lelaki mengaji 100,000 masalah, mi'a alfi mas'alatin ilmiyatin, sebanyak 100,000 masalah, wa'allamaha, dan dia pun mengajarkan ilmu tersebut. Dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa ta'allamaha, dan dia pun belajar ilmu tersebut. Walam ya'mal biha, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. La tufiduhu illa bi'amali, maka tidak akan memberi faedah kepadanya kecuali dengan amal. Tuan dan puan-puan, buat apa kita pergi belajar dekat negara Arab, datang ke Al-Azhar Al-Sharif, datang ke universiti Islam yang lain, belajar bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Balik kita tidak ingin mengamalkan ilmu kita. Kita mementingkan benda-benda yang bersifat tidak penting, yang tidak utama. Kita sibuk dengan buat bisnes yang tidak mementingkan diri kita. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya orang tersebut berada dalam kerugian yang nyata. Kerana apa? Dengan ilmu sehebat apapun, kalau tidak diamalkan, maka tak ada guna, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tidak akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Lalu dia berkata lagi, wa misaluhu law kana li rajulin hararatun wa maradun safriyun. Kalaulah bagi seseorang lelaki ada penyakit panas, wa maradin, dan sakit, safrawiyun, kuning, ada penyakit kuning, sakit kuning, yakunu ilajuhu bisikanjubin, yang diketahui bahawa cara untuk mengubatinya adalah dengan makan sikanjubin. Sikanjubin ni jenis halia. Wal kashkabi. Wal kashkabi iaitu apa? Iaitu air yang terbuat daripada gandum. Kashkab ini cara perubatan zaman Imam Al-Ghazali. Sikanjubin juga memiliki makna campuran, iaitu cuka dengan madu. Lebih kurang macam tu. Ini obat dia di zaman Imam Al-Ghazali. So dia nak kata, kalau orang sakit kuning, satu-satu ubat dia adalah dengan memakan sikanjubin dengan kashkab tadi. Fala yahsulu al-bur'u, maka kesembuhan tak mungkin didapatkan illa bistimalihi, kecuali dengan memakai keduanya. Lalu bila kita demam, takkan kita tak nak makan ubat tadi. Sebab itulah pentingnya kita tahu, kita nak selamat di akhirat kelak, kenalah amal dengan ilmu yang kita dah dapatkan. Karmaidu hizarratul bar biyamai. Ini saya tak boleh nak sebutlah. Dia adalah syair yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana syair dia adalah syair Parsi. Kerana apa? Imam Al-Ghazali adalah ulama yang menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Parsi. Sebab itu kita umat di Malaysia perlu memperbanyakkan juga ahli
sarjanawan kita yang mampu berbahasa Parsi. Kerana banyak ilmu-ilmu khazanah Islam juga ditulis dalam bahasa Parsi. Seperti halnya ulama-ulama alam Melayu dan juga Indo-Pakistan, bukan hanya mereka memahami bahasa mereka, Melayu bahasa Melayu, Pakistan, India misalnya dia bahasa Urdu, tapi mereka juga mengkaji dan mempelajari bahasa Arab, dan ini wajib, dan juga menambahi dengan bahasa Parsi. Maka Imam Al-Ghazali di dalam syair ini, apa dia kata? Dalam bait ini memiliki makna law afraghta al-fayritlin khamran fil ku'us wal aqdah la takunu sakrana wa majnunan ma lam tashrabhu ay ilmun la bila amalin la faidata lahu. Iaitu syair itu memiliki makna, kalaulah engkau memiliki 1000 ritel khamar sekalipun, engkau tidak akan mabuk melainkan kalau engkau minum. Lebih kurang macam tu. Bukan nak suruh minum khamar. Dia nak bagi contoh bahawa kalaulah orang ada sekudang ilmu pun tapi tidak mengamalkan ilmunya, nescaya dia tidak akan mampu selamat di akhirat kelak. Nescaya ilmu dia justru menjadi hujah bagi diri dia, menuntut dia kenapa dia tidak beramal dengan ilmu yang telah dia miliki. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, kalaulah engkau menuntut ilmu selama 100 tahun sekalipun, wa jama'ta alfa kitabin, dan kau dah mengarang 1000 kitab sekalipun, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala, nescaya engkau tidak akan siap untuk menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, illa bil amali, melainkan dengan amal. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah SWT, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia sa'a, yang dia usahakan. Faman qala inna hadhihi al-ayata mansukhatun, ada yang kata, Ustaz, ayat ini telah dinasakh, telah digubal, jadi tak dipakai lagi dengan ayat yang lain. Inna hadhihi al-ayata mansukhatun biqaulihi alaihi salam, faman qala inna hadhihi al-ayata mansukhatun biqaulihi alaihi salam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath al-haditha falmansukhu huwa hadzal qail. Barang siapa yang kata ayat ini telah dinasakh dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mati seorang Adam, terputuslah amalannya kecuali 3. Teruskan hadis tersebut, maka falmansukhu, hakikatnya yang telah digubal, yang telah dimansuhkan, huwa hadzal qail, ia adalah orang yang cakap itu sendiri. Dialah yang sebenarnya telah digubal. Wala in kanat mansukhatan, walaupun mungkin ayat tersebut telah dinasakh, iaitu tidak ada bagi manusia melain apa yang dia usahakan. Fama taqulu fi qauli ta'ala, bagaimana pula dengan kata engkau terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata atau yang berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah, barang siapa yang berkehendak untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amalan saleh. Ayat ini jelas menggunakan kalimat amal. Falyamal 'amalan salihan, berarti beramal. Jazaa'an bima kanu ya'malun, iaitu ganjaran diberikan kepada apa yang telah engkau lakukan. Jazaa'an bima kanu yaksibun, iaitu apa? Balasan akan diberikan pada apa yang mereka usahakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, adanya dibagi mereka itu syurga Firdaus lah tempat di akhirat kelak. Illa man, kecuali orang taba wa amana wa amila amalan salihah, iaitu kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman
dan yang beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Berarti amal masih adalah kunci untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bukan hanya menuntut ilmu yang banyak, tapi tidak ada amal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Imam Ghazali lalu berkata, "Wa ma taqulu fi hadzal hadis?" Lalu apa yang kau nak kata tentang hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam terbina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Apa yang kau nak kata dengan hadis ini? Jelas isinya penuh dengan amal juga selain daripada iman. Yang mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wal iman. Jawabnya, wal imanu, dan iman qaulun bil lisan, adalah ucapan dengan lisan. Wa tasdiqum bil janan, dan membenarkan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Berarti iman juga memerlukan kepada amal. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Dalil pentingnya amal ini sangat banyak. Min ayyuhsa, sangat banyak yang tak dapat nak kirakanlah lagi. Wa in kana al-abdu, walaupun adanya seorang hamba, yablughul jannata bi fadlillah wa karamihi, yang mana kita tahu bahawa dia masuk ke dalam syurga adalah atas anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci dia nak masuk syurga. Kita tahu. Walakin, akan tetapi, ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Tentulah ketika atau setelah dia sudah siap mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rahmatallahi, kerana sesungguhnya rahmat Allah, qaribun minal muhsinin, sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari petikan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini jelas mengingatkan kepada kita pentingnya untuk beramal, bukan hanya ada ilmu. Walaupun kita tahu masuk syurga, ustaz, bukan amal yang masukkan kita syurga, tapi atas anugerah dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Tapi kita kena tahu bahawa Allah SWT mendahulukan kekasihnya. Kekasihnya adalah orang yang mentaati dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggu apa lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Mari kita menuntut ilmu dan juga beramal secara beramai-ramai, sehinggalah Allah SWT menurunkan nazala alaihimus sakinah, sehingga Allah menurunkan kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan di dunia ini. Walau qila yablughu aidan bi mujarradil iman, walaupun ada, kalaulah ditanya, iaitu juga boleh sampaikan seorang tersebut ke dalam syurga hanya dengan iman. Kan memang ada definisi al-imanu huwa at-tasdiq bil qalbi. Titik. Jadi ikrar bil lisan dan amal bil jawarih bukan termasuk daripada syarat iman. Walaupun ada pendapat ini, ya. Kulna, aku menjawab. Imam Ghazali pun jawab. Naam, betul. Lakin mata yablugh, akan tapi sampai bila ni? Bila dia sampai ni? Kam min aqabatin kaudin tastaqbiluhu ila ayyasila. Berapa banyak rintangan yang dia kena lalui. Berapa lama siksaan yang dia akan rasai di dalam api neraka nanti. So buat apa? Why risk the cost? Why you have to risk yourself? Dengan cara tidak beramal. Beramallah. Dengan amal dan ilmu.
insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata walau kila awwalu. Lalu dia berkata awwalu tilkal aqabat, adapun akibat yang pertama sekali aqabatul iman, iaitu akibat iman. Annahu hal yaslamu minas salbi, apakah dia selamat daripada ini amla atau tidak. Wa idza wasala yakunu janiyan muflisan. Kalaupun dia boleh selamat daripada siksaan tersebut dengan iman tadi, dan Allah SWT memilih untuk dia masuk syurga, akan tapi yakunu janiyan muflisan, dia akan menjadi seorang ahli syurga yang muflis. Apakah ahli syurga yang muflis? Iaitu ahli syurga yang dia hanya selamat daripada api neraka, najat minan nar. Tapi dia masuk syurga, dia duduk dekat hujung syurga. Dia tak dapat nak merasakan mahligai yang besar. Dia tidak dapat merasakan kenikmatan di dalam syurga, melainkan selamat daripada api neraka. Jadi amallah, kerana amal itu adalah bekalan kita di akhirat kelak. Qala Al-Hasanul Basri, telah berkata Imam Al-Hasan Basri, salah seorang tabi'in yang terkenal, rahimahullah, berkata, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamati, telah berkata atau berfirman Allah SWT kepada hambanya pada hari kiamat, udkhulul jannata birahmati, kalian masuklah ke dalam syurga birahmati, dengan rahmat aku, wa aqtasimuha biqadri a'malikum, dan apa, dan bagi-bagikanlah syurga tersebut dengan kadar amal kalian. Maksud dia apa? Iaitu amal yang akan menentukan berapa banyak portion di dalam syurga nanti yang kita dapat. Kita tak nak masuk syurga hanya muflis. Kita duk tercengang tengok orang mendapatkan nikmat syurga yang besar-besar. Kita hanya selamat dari api neraka. Kita nak kalau boleh masuk ke dalam syurga, mendapatkan mahligai yang sebesar-besarnya, dan diberi kenikmatan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Kerana tidak ada nikmat yang lebih hebat melainkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga nanti. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu muallif Imam Al-Ghazali berkata, ayyuhal waladu, oh anakku, ma lam ta'mal lam tajid al-ajra, selagi mana engkau tidak beramal, lam tajid al-ajra, engkau tidak akan mendapat ganjaran. Kau kena amal. Kau kena amal. Hukiya, dihikayatkan, anna rajulan, bahawa seorang lelaki, fi bani Israel, di kalangan Bani Israel, abadallah ta'ala, telah beribadah kepada Allah sab'ina sanatan, sebanyak 70 tahun. Faradallahu, dan Allah SWT berkendaki, ayyaj'aluhu 'alal malaikati, ayyajluhu 'alal malaikati, untuk menampakkan dia pada malaikat, menunjukkan dia pada malaikat. Fa arsalallahu ta'ala, lalu Allah pun mengutus ilaihi, kepadanya, malakan, seorang malaikat, iaitu yukhbiruhu, yang mengkhabarkan kepadanya, annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihil jannah, sesungguhnya dengan ibadah yang dia ada tadi ini, tak cukup, tak layak untuk dia masuk ke dalam syurga. Falamma ballaghahu, ketika malaikat menyampaikan kepada dia, hei lelaki dari Bani Israel, ibadah yang kau buat banyak ni tak dapat engkau masuk dalam syurga. Allah tak buat engkau masuk dalam syurga. Lalu dia kata apa? Qala al-abidu, al-abid itu pun berkata, nahnu khuliqnal ibadah, kami diciptakan lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lana an na'budahu, maka wajib bagi kami untuk beribadah kepada Allah SWT. Bukan kisah masuk syurga ke tak masuk syurga. Inilah cara untuk mengajarkan ikhlas, tuan-tuan.
kita beribadah adalah untuk apa? Tugas kita diciptakan untuk beribadah. Maka kita pun beribadah. Falamma raja'a al-malak, ketika para malaikat itu kembali kepada Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, madza qala 'abdi, apa yang hamba aku telah katakan. Qala ilahi, oh Tuhan kami, anta a'lamu bima qala al-'abdu, engkau lebih mengetahui dengan apa yang telah dikatakan oleh hamba tadi. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah SWT pun berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, oleh sebab itu dia tidak berpaling dari ibadah kita. Fa nahnu ma'al karami, dan kita dengan kemuliaan ini lam nu'rid anhu, la nu'ridu anhu, tidak berpaling daripadanya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan hamba tadi. Maksud dia Allah SWT memasukkan dia termasuk di kalangan ahli syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kisah ini juga telah disebutkan oleh salah seorang ulama besar daripada Daulah Uthmaniyah yang bernama Ismail Haqqi. Syekh Ismail Haqqi di dalam kitab Ruhul Bayan juga meriwayatkan cerita ini yang menunjukkan bahawa tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Maka inilah yang wajib untuk kita lakukan. Inilah yang wajib untuk kita persiapkan diri kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, iaitu apa? Muhasabahkanlah diri kalian semua sebelum kalian dimuhasabahkan. Wazinu a'malukum qabla an tuzanu, dan timbangkanlah amal-amal kalian semua sebelum kalian ditimbangkan, yang insya-Allah kita akan syarahkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian daripada saya pada hari ini sampai sini. Insya-Allah kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.